Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai, apa khabar semua? Apa khabar semua? Selamat beristirahat semua, insyaAllah. Saya dari Ifa dari tim Nur Al-Hafiz, insyaAllah. Kita hari ni nak buat perkongsian lah sedikit, nak buat sharing-sharing. Sambil-sambil tu kita minum-minum petang tu, insyaAllah kita boleh ambil lah sikit perkongsian sharing-sharing yang sama-sama kita boleh amalkan lah, insyaAllah. Okey, sebelum tu dengar ke suara saya? Kalau dengar boleh cakap dengar lah, jelas ya. InsyaAllah hari ni saya nak buat perkongsian lah. Mungkin ada di kalangan kita kan. Boleh share dulu boleh share kepada rakan-rakan, insyaAllah. Bagi like sikit. Perkongsian untuk kita lah yang mengalami ibu-ibu lah, terutamanya kepada ibu-ibu sahabat-sahabat dekat luar sana yang mana di kalangan kita yang mengalami ataupun sering berada di situasi yang mana ada di kalangan kita yang anak dia selalu berlawan cakap lah, selalu tak dengar cakap ataupun selalu lawan lah cakap ibu bapa dia kan, selalu menyakitkan hati dan sebagainya lah, perkara-perkara yang tak baik lah daripada anak kita. InsyaAllah kita elakkan lah sama-sama, insyaAllah. Harap-harap tidak berlaku lah kepada anak-anak kita, insyaAllah. Ini saya nak kongsikan beberapa tips yang sama-sama kita boleh amalkan, insyaAllah. Yang mana bila kita ada anak macam ni kan, yang lawan cakap, yang tak dengar cakap ni, kita sebagai ibu bapa ni akan rasalah akan rasa kurang dihormati, akan rasa down, akan rasa geram, akan rasa sedih, akan rasa kecewa. Sebab apa? Sebab anak yang kita lahir tu yang kita mengharapkan sesuatu yang terbaik lah kan, tapi akhirnya dia menyakiti hati kita dan sebagainya lah. Dan di sini saya nak kongsikan lah, jika kita tidak merawat ataupun tak mencegah atau tak perbaiki kan, yang kelamaan akan menyebabkan anak itu akan jadi rosak lah. Dari awal lagi kita kena bentuk, kena ubah dia, kena didik dan juga kena perbaikilah anak-anak kita. Sebab apa? Sebab anak-anak kita tu juga yang akan mendoakan kita nanti, insyaAllah. Okey, di sini saya nak kongsikanlah beberapa tips ataupun doa yang boleh kita amalkan, insyaAllah. Boleh sharing-sharing sebagai perkongsian lah, ambil sedikit sebanyak ilmu yang bermanfaat yang sama-sama kita boleh amalkan, insyaAllah. Okey, antara lain adalah yang perlu kita lihat adalah dari segi sebenarnya benda ni kita boleh terapkan ataupun kita boleh buat masa dalam kandungan lagi. Kandungan dulu daripada kita sebagai ibu bapa mengamalkan pemakanan sunnah ataupun meminumkan air zam-zam, banyak membaca ayat Al-Quran dalam semasa kita mengandung tu kan. Kita sentiasa doakan dalam untuk kandungan kita lah, untuk bayi kita, insyaAllah. Okey. Okey, antara lain adalah tips-tips yang saya nak kongsikan. Sebelum tu boleh like sikit tak? Suara saya dengar tak? Suara saya jelas tak? Boleh komen, insyaAllah. Boleh sharekan kepada rakan-rakan, insyaAllah. Boleh tag mereka. Sebab apa? Sebab di kalangan kita kan, masyarakat kita sekarang ni ramai yang anak-anak kita ni yang kebanyakan lah dengan berbagai teknologi dan sebagainya ni, kadang tu disebabkan dengan leka, dengan handphone dan sebagainya tu, menyebabkan dia rasa tak dengar cakap mak bapak dia, kurang hormat lah. Sebab ada banyak juga kes kita dengar kan, disebabkan dia
terlalu suka menghadap game kan, dia menyebabkan dia banyak memberontak dengan ibu bapa dia. Okey, insyaAllah petang ni kita nak kongsikan sedikit lah amalan ataupun perkara yang kita perlu buat lah, perlu amalkan. Kaedah dia yang pertama adalah dengan, ini ada dari segi sebagai dalam ajaran Islam lah, kita kenalah mengamalkan ataupun menyediakan ataupun membuat, ini kita boleh buat sendiri, ataupun selalunya kalau untuk lembutkan hati ni kita nak selalu minta ustaz-ustaz kan, tapi kita sebagai ibu bapa boleh buat sendiri dekat rumah insyaAllah. Dengan keadaan sekarang ni kita boleh buat insyaAllah dekat rumah dengan menyediakan air, dan juga kita membacalah sedikit beberapa doa lah. Yang pertama kita mulakan dengan baca, ni air mineral kita boleh bukannya untuk anak kita saja, untuk diri kita, pasangan kita kan, kita boleh mengamalkan untuk melembutkan hati ataupun inilah sebagai doa jugalah kepada anak-anak kita ni insyaAllah. Okey, kita boleh mengamalkan dengan membaca, pertama adalah dengan membaca surah Al-Fatihah kepada air tu, dan juga berselawat, dan juga membacakan surah At-Taha ayat 1 hingga 5 tu. Kita boleh baca ayat surah Taha ayat 1 hingga 5 itu adalah untuk melembutkan hati kepada inilah anak-anak kita atau pasangan kita. Kita boleh baca direct pada ayat ataupun baca direct pada dia pun boleh. Lepas masa tidur tu ke, kita baca Taha ma anzalna hadzal qur'ana litashqa tu kan, sampailah ayat kelima, dan kita hembuskan kepada dada dia dan juga ubun-ubun dia tu. Niatkanlah untuk melembutkan hati anak kita ataupun siapa-siapa sahajalah, tak kiralah untuk pasangan kita kan, yang kita nak dia lembut sikit, yang mana kalau mungkin terlalu garang ke kan, ataupun terlalu kita nak dia lembut kan, nak lembut sikit dengan kita, nak dengan anak-anak kita kan, kita boleh bacakan kepada mereka insya-Allah. Bagi minum dan juga kalau baca pada air tu bagi minum dan juga bagi mandi. Okey, saya rasa dapat sedikit sebanyak mula-mula kita dah baca tadi surah Al-Fatihah, lepas tu kita membacakan selawat ke atas Nabi lah, tak kisahlah selawat apa pun. Yang ketiga adalah kita membaca surah Taha ayat 1 hingga 5, dan kita niatkanlah bacaan tu untuk melembutkan hati kepada siapa, anak, pasangan dan sebagainya lah, ibu bapa ke, boleh saja kepada mereka yang terlibat lah, yang kita nak dilembutkan hati dia. Okey, yang kedua kita memperbanyakkan membaca zikir Al-Latif. Al-Latif kita niatkan untuk anak kita lah, kita hembuskan kepada dada dia, di dalam dada dia, ataupun sambil-sambil itu kita membasuh beras pun sambil-sambil kita kan selalu masak kan, selalu nak basuh, nak masak tu sambil-sambil basuh beras tu, bacalah selawat ya Latif ya Latif ya Latif, niatkan untuk melembutkan ataupun bagi dengar kata kan, untuk ahli keluarga kita jugalah secara keseluruhannya. Dan juga untuk kalau kita nak buat untuk hati diri kita sendiri pun boleh juga kan, mungkin terlalu keras sangat hati kan, terlalu tak dengar cakap kan, kita boleh insya-Allah boleh berikhtiar untuk melembutkan hati. Okey, dan selain tu kita boleh mengamalkan zikir ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman berulang-ulang kali, ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman, ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman. Ulang-ulang kali niatkan untuk melembutkan hati kepada anak tadi dulu lah. Okey, itu saya rasa saya dah bagi dua dah kaedah doa ataupun yang bacaan air tadi kan, boleh kita buat, ataupun yang zikir tadi ya Latif ataupun ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman tu boleh juga sama-sama praktik nanti untuk lakukan. Okey, yang ketiga pula kaedah ataupun cara dia untuk kita sama-sama buatlah dalam keluarga kita tu sendiri, yang mana jika kita kena hidupkanlah dalam keluarga kita
dengan selalu mengamalkan solat berjemaah, selalu memberi pujian kepada anak-anak kita, dan memberi kalau anak tu kecil lagi, selalulah peluk dia dan juga cium dia. Itu sebagai menunjukkan kasih sayang kita dan juga penghargaan lah. Kalau kita puji tu, dia akan rasa disayangi, ataupun orang cakap apa, disayangi, dan juga rasa diri dia tu dihargai lah. Itu sebagai anak, dia akan ada perasaan macam tu. Sebab tu kadang tu perlukan juga sentuhan. Sebab tu bila dah habis solat tu, kita digalakkan untuk salam dah habis solat salam, dan juga untuk cium lah. Itu untuk anak-anak kita lah. Dan juga sama-sama kalau tak boleh pun, tapi sekarang ni saya rasa boleh sangat lah. Sebab apa? Sebab kita kan berada dalam keadaan PKP kan, dan anak-anak pun memang semua ada kat rumah, dan kita memanglah digalakkan sangat untuk membuatkan solat berjemaah lah dekat rumah. Yang mana bila solat berjemaah ni, dia secara tak langsung akan mengeratkan silaturahim lah dalam keluarga tu, akan merapatkan lagi ukhuwah dalam kekeluargaan tu. Dan juga digalakkan juga untuk memperbanyakkan selawat, insya-Allah. Okey, itu antara sedikit sebanyaklah perkongsian saya, beberapa tips yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Dan juga dia sedikit bonus lah saya nak kongsikan. Yang ni boleh kepada mereka yang nak amalkan, ibu-ibu ataupun bapa-bapa kan, yang nak amalkan kepada anak-anak dia, insya-Allah. Bila kita kena berikhtiar sendirilah, berikhtiar ataupun berusaha untuk untuk merubat ataupun mengembalikan anak-anak kita tu daripada yang tak dengar cakap ataupun yang suka melawan cakap tu kan, untuk menjadikan anak-anak yang soleh, insya-Allah. Okey, doa ni saya nak kongsikan, boleh tulis ataupun boleh je nanti kalau nak ulang balik pun boleh juga, nanti tengok. Okey, ada 2 doa lah yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Dia ada banyak doa. Kalau kita nak tengok doa untuk lembut hati ni banyak sangat, tapi saya ambil 2 je. Kalau boleh amalkan, sama-sama kita amalkan, insya-Allah. Okey, yang pertama doa untuk lembutkan hati anak kita, insya-Allah. Baca ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu doa yang pertama lah. Yang kedua ni surah Asy-Syura ayat 19. Baca ni, kita boleh baca pada air ataupun baca direct kepada anak kita lah. Ini baca pada air, sama-sama untuk minum pun boleh juga. Allahumma layyin li qalbahu layyinta li Daud al-hadid. Ini baca doa kepada ni doa Nabi Daud ni, sebab dia melembutkan besi tu kan. Itu saya ulang balik. Allahumma layyin li qalbahu layyinta li Daud al-hadid. Itu doa untuk melembutkan hati. Okey, saya rasa dapat insya-Allah. Perkongsian kita sambil santai-santai tu boleh kita ambil lah sikit sebanyak ilmu ataupun perkongsian yang sama-sama kita boleh amalkan. Ataupun boleh je tadi, kalau rasa tak boleh nak hafal, ambil je surah Toha tadi tu ayat 1 sampai 5. Kita selalu je baca setiap kali lepas solat ke sebelum tidur kan anak kita, kita selalu je baca, dan juga kita hembus je dekat dada dia, insya-Allah. Lama kelamaan dia akan lembut dan insya-Allah akan dengar cakap. Okey, di samping tu untuk ni bonus jugalah untuk mereka yang nak anak dia terang hati ataupun nak mudah dapat pelajaran kan, insya-Allah boleh mengamalkan membaca surah Al-Insyirah yang tu Alam Nashrah tu. Boleh amalkan selalu sebelum tidur tu, kita hembus je dekat ubun-ubun dia tu, hembus je dekat dada dan juga ubun-ubun dia tu, untuk terang hati lah, orang cakap terang hati, untuk bagi cerdik, bagi pandai, bagi bijak mengamalkan surah Al-Insyirah tu, Alam Nashrah. Okey, saya rasa dapat sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ni. Yang sebelum tu kita bolehlah cek dulu kan, sebelum ni apa dalam tuntutan dalam agama tu kita dah buat ke untuk anak kita kan, seperti
sebelum selepas kelahiran dia tu, kita ada buat ke untuk dia step-step dalam Islam lah. Kita dah selalunya dalam Islam adalah kan proses selepas melahirkan tu, seperti azan dan iqamat, selepas baby tu lahir kan, lepas tu pula kita menamakan dia dengan nama-nama yang baik. Kalau kita letak nama-nama yang tak elok, secara tak langsung kita selalu sebut-sebut nama dia tu kan, seolah-olah kita mendoakan dia, dan juga sentiasa orang cakap doa lah, panggil-panggil kan, panggilan-panggilan tu. Sebab itulah nama ni juga memainkan peranan lah untuk anak-anak kita. Dan juga banyak pilihan-pilihan nama-nama yang baik yang boleh kita buat sekarang ni, insyaAllah. Kalau dulu-dulu kan mungkin dia tak tahu, mungkin dia jahil sedikit kan, itu orang-orang dulu yang kurang ilmu pengetahuan. Tapi sekarang ni dah ramailah, banyaklah info-info yang kita boleh dapatkan, yang tentang nama-nama, banyak kita boleh rujuk. Okey, selain tu seperti kita dah pernah tak kita tahnik kan, ataupun panggil tahnik, kalau dah besar ni selalunya kita akan jumpalah alim ulama untuk membacakan doa-doa kepada anak kita ni, untuk kebaikan dia jugalah. Dan juga dan kita sudah akan buat akikah untuk mereka, untuk anak-anak kita ni kan. Dan itu dari segi seperti beberapa perkara lah yang dituntut kan dalam agama kita. Walaupun dia adalah sunat muakkad, dia adalah perkara yang amat-amat dituntut lah dalam agama Islam ni. Okey, sebelum saya nak akhiri ni, saya nak kongsikan sikit lah kami daripada Rindu Haramain ni, ataupun dari Nur Al-Hafiz ni, ingin membantu mereka dekat luar sana, yang mana yang belum lagi buat akikah yang kepada anak-anak mereka kan. Tak kisahlah orang cakap boleh ke kalau orang dewasa tu buat akikah. Dia kecil dulu mungkin mak bapak dia tak mampu kan, sampai sekarang dia dah sampai dah besar dia tak pernah buat akikah lagi. Boleh, tak ada masalah kalau kita nak buat akikah untuk diri kita sendiri pun. Okey. Dan kami juga membuat akikah di Mekah lah, sebab orang cakap kenapa buat akikah kat Mekah, sebab apa? Sebab dekat sana adalah orang cakap lebih afdal lah untuk buat akikah di Mekah. Dia ada kelebihan dia tu lebih lagi lah. Kelebihan buat akikah di Mekah tu, dia punya pahala tu lebih lah daripada tempat-tempat lain. Dan juga secara tak langsung kami nak bantulah masyarakat dekat luar sana. Sebab apa? Harga untuk akikah satu ekor kambing ni ajalah hanya 499 sahaja. Kalau kita ikut nak buat dekat Malaysia ni, harga untuk satu ekor kambing tu dalam 800 hingga 1000 kan. RM800 hingga 1000 satu ekor. Tapi kalau dekat kat Mekah ni, kita hanyalah bagi RM harga mampu milik lah. Tambah-tambah lagi musim PKP ni kan, susahlah untuk mereka, kebanyakan dari kita yang banyak kehilangan pekerjaan, tak ada pendapatan kan, yang mana mungkin dah anak dia dah besar tapi tangguh lagi nak buat kan, disebabkan PKB dan banyaklah terhalang tak boleh nak buat akikah. Yang ni kami juga membantu masyarakat lah, memudahkan mereka dengan harga mampu milik. Harga yang orang cakap harga yang boleh lah, yang tidak membebankan lah. Sebab apa? Hanya satu ekor hanyalah 499 sahaja. Jika kita nak dibandingkan dekat Malaysia, kalau satu ekor kambing ni dah 800 hingga RM1000 satu ekor. Dan kebanyakan kita yang tak mampu dan akhirnya dia tak buat langsung lah. Itu juga kita sebenarnya nak membantu mereka untuk melakukan sunat yang disarankanlah dalam agama kita secara tak langsung lah. Okey. Okey, jika buat akikah dengan kami ni, apa yang kita akan dapat lah, apa yang anda akan dapat, apa yang kita akan berikan. Okey, yang pertama kita bagi video lah, video sembelihan. Dia akan sebutkan nama dan juga video sembelihan kambing tu lah. Dan yang kedua kita akan keluarkan sijil lah, sijil penyertaan dia untuk mengikuti, membuktikan dia dah buat akikah lah.
Okey. Dan juga kami sekarang ni menambah lagi hadiah yang terbaik lah. Menambahkan hadiah untuk mereka yang mengikuti akikah bersama Nur Al-Hafiz ni, insyaAllah untuk 1 ekor kambing kita akan bagikan ni beg yang cantik ni, beg baby. Kita dalam ni boleh letaklah baju-baju ke, botol-botol susu. Memang muat lah, untuk tak kisahlah kalau sekarang tak boleh travel pun, untuk pergi klinik ke, untuk hantar anak ke taska ke kan, tak kisahlah rumah pengasuh ke, memang kita boleh je buat simpan, bila-bila pun boleh guna nanti. Cantik beg ni, dia ada dia macam-macam colour lah. Ini salah satu contoh lah. Ini untuk 1 ekor kambing ya. Kalau selalunya perempuan 1 ekor kambing kan, kalau lelaki 2 ekor kambing. Kalau dibuat 1 ekor dulu, dia dapatlah 1 ekor dulu kita bagilah beg ni. Beg ni cantik ya. Dia kalau ni memang menarik lah. Dia siapa nak bagi kan, kalau kita masuk kekah aja kita dapat gift yang cantik macam ni, dapat beg. Kalau saya pun dapat beg memang seronok lah, memang syok lah. Tak kisahlah untuk anak kita ke, untuk cucu kita ke kan. Ada je ramai yang sebelum ni buat untuk cucu dia, yang mak ayah dia mungkin anak-anak kita yang tak mampu kan, ataupun kurang sikit pengetahuan, pendedahan tentang akikah ni. Kita sebagai atuk nenek pun boleh ambil peranan tu untuk lakukan akikah buat cucu kita. Okey. Yang untuk 2 ekor kambing pula, siapa yang buat untuk 2 ekor kambing serentak kan, selalunya untuk laki lah. Laki dia buat 2 ekor terus. Dia tak nak tangguh-tangguh lagi, mungkin dia ada duit lebih sikit, dia buat 2 ekor terus. Ataupun untuk 2 orang cucu ke kan, kita bagi ni beg ni. Beg ni special sikit lah, dia boleh buat dia siap dengan tilam dia lah. Dia ada tilam dia. Ini contoh saya bukalah untuk boleh sama-sama kita tengok dia. Saya pun tak pernah guna beg macam ni sebelum ni. Tengok ada beg macam ni macam best pula kan. Kalau kita bawa anak pergi tempat-tempat yang susah nak tidur kan, susah nak tidurkan anak ataupun susah nak baringkan, tak kisahlah pergi piknik ke ataupun berhenti dekat mana-mana kan, anak tu dah tidur, kita nak berhenti, nak makan dan sebagainya, boleh. Ni sebagai orang cakap multi purpose jugalah ni. Dia macam ni tau. Abang ke belakang sikit, ke depan sikit kamera. Dia macam ni. Dia macam tilam tau. Dia beg, dia 2 dalam 1 lah. Beg dan juga boleh buat tilam untuk anak kita. Macam ni. Ni bukan nak jual beg tau. Ini kita bagi tahu hadiah yang akan dapat lah. Kalau yang masuk akikah kita dengan kita. Yang ni besar yang tak nampak lah. Maksudnya baby ni sampai setahun pun boleh. Setahun lebih lah. Sebab dia panjang kan. Setahun lebih pun boleh. 2 tahun pun boleh ni. Dia besar. 2 tahun pun boleh masuk lagi. Dia siap ada tilam dia dalam ni. Saya tak tunjuk lah. Nak pasang dia ada besi dia lah. Cantik dia. Boleh letak tilam dia. Dan juga boleh baringkan anak kita lah. Tak kisahlah dekat mana you all nak pergi travel ke, nak berhenti kat mana-mana ataupun nak bawa pergi jalan mana-mana kan. Tak kisahlah, kalau tak ni pun boleh je simpan. Maksud yang ni depan ni macam tadi juga, boleh letak baju dan sebagainya, botol susu baby dan sebagainya. Secara tak langsung kita masuk akikah, kita dapat hadiah lah sekali. Siapa nak bagi kan, dapat beg kan. Kalau sendiri pun rasa nak beli, tahu beli ke tak kan. Kalau boleh je, kalau nak buat untuk cucu kita, insyaAllah. Sebab dapat sekali ni kan, dia dah tegak macam ni, dah ada barang dalam ni. Bila kita letak macam kat depan ni, kita dah letak besi dia nanti, dia akan jadi keras elok lah. Dia akan jadi tegak lah, sebab dia ada tilam dia nanti. Dan besi kita pasang kiri kanan ni, dia akan jadi macam ni lah. Macam tilam baby lah. Sampai besar dia ni sampai 2 tahun lebih pun boleh. Sebab dia panjang juga. Panjang muat. Okey. Itu hadiah-hadiah, antara hadiah lah saya nak kongsikan. Hadiah senang je. Kalau nak tutup dia pun senang je. Macam ni je. Special kita buat demo sikit hari ni. Selalunya saya buat live tak ada demo. Hari ni kita buat demo sikit lah untuk hadiah. Hadiah-hadiah tawaran barulah kita buat, InsyaAllah.
Okey. Itulah sedikit sebanyak perkongsian saya kepada mereka yang belum lagi buat akikah. Cepat-cepatlah rebutkan peluang ni. Rebut peluang ni boleh kita buat untuk cucu kita. Yang mana bila dah keadaan yang macam ni kan, PKP dan sebagainya ni, sampai anak dah besar pun kita belum lagi buat akikah kan. Tak berkesempatan lagi nak buat akikah untuk anak kita. Untuk diri kita yang dah dewasa pun kalau tak buat lagi, boleh insya-Allah boleh buat juga. Okey. Ini salah satulah hadiah yang kita dapat kongsikan. Dua-dua dapat beg. Kalau seekor tadi pun dapat beg, yang 2 ekor ni dia beg ada sekali tilam lah untuk baby dia. InsyaAllah dia untuk travel lah. Lebih kepada travel. Kalau tak travel pun you all nak pergi ke mana-mana kan, nak tidur kan anak ke, tak payah pening-pening kepala nak bawa tilam sebagai kan. Tak payah. Sebab dia dah ada tilam dia sendiri dalam ni. Memang orang cakap apa? 2 dalam 1 lah kegunaan dia tu. Dia pun tak adalah berat sangat. Ingat tak berat sangat. Kalau selalunya kita masuk dalam ni baju, botol susu dan sebagainya lah, lampin baby kan. Memang ruang dia pun luas. Okey, dan juga kami bagi inilah beg Nur Al-Hafiz. Ni untuk kenangan-kenangan lah, hadiah kasih sayang daripada kita. InsyaAllah bolehlah sebagai tanda-tanda kenangan daripada kita, insyaAllah. Okey, saya rasa dapat sedikit sebanyak info, sedikit sebanyak ilmu yang saya kongsikan kepada mungkin ada di kalangan kita kan, yang rakan-rakan kita ke yang belum buat lagi akikah untuk anak-anak mereka ataupun cucu-cucu mereka, boleh kita share kan, insyaAllah. Sama-sama kita kongsikan manfaat, sama-sama kita kongsikan kelebihan. Sebab apa? Sebab ni offer kan, murah kan. Mungkin ada di kalangan kita yang tak mampu nak buat dengan harga yang kalau dekat Malaysia yang saya cakap tadi 800 ke 1000 untuk 1 ekor kan. Ini salah satu jugalah inisiatif ataupun cara untuk membantulah masyarakat dekat luar sana dengan apa, untuk kita secara tak langsung menggalakkanlah masyarakat untuk melakukan membuat ibadah akikah ni lah dengan harga yang mampu milik hanyalah 1 ekor 499 sahaja, insyaAllah. Okey, saya rasa dapat sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini. Semoga perkongsian saya ni dapatlah memberi manfaat. Terima kasihlah kepada yang menonton, terima kasihlah kepada yang share, dan bolehlah sampaikan kepada mereka yang berhajat, insyaAllah. Kepada mereka yang baru bergelar ibu kan, yang tak kurang pendedahan tentang akikah ni dan sebagainya. Sebab ada di kalangan masyarakat kita yang kurang ambil tahu tentang akikah ni perlu buat ke tidak kan. Walaupun dia sunat, tapi adalah sunat yang dituntut lah kepada kita sebagai umat Islam. Okey, terima kasih yang menonton, terima kasih yang like, terima kasih yang share. InsyaAllah berjumpa lagi kita pada live yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.